Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'usi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sesi soal jawab pada pagi Sabtu 19 Jun 2021. InsyaAllah saya jawab mengikut apa yang saya faham, mengikut soalan yang ditanya melalui nombor WhatsApp yang telah diberi, kan. Kalau soalan tu mari lambat, kita tak sempat nak ambil, kita tak jawablah hari ni. Tuan-tuan kena ingat masa kita sangat terhad, ruang kita juga sangat terhad. Baiklah, saya pergi kepada soalan yang pertama. Ditanya tentang mana dia punya soalan? Apakah menarik ke soalan dia? Soalan dia, adakah sampai doa sedekah ibu yang masih hidup kepada anaknya yang sudah meninggal dunia? Menarik juga soalan dia ni, kan. Soalan dia, apakah sampai pahala doa ibu ataupun bapa kepada anak yang sudah meninggal dunia? Kenapa soalan pelik itu, kan? Kenapa pelik? Dia kata sebab dalam hadis, sedap juga dia punya soalan ni. Dia kata dalam hadis Nabi SAW yang sahih tu, Nabi kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza matal insan inqata amaluhu." Apabila seorang itu mati, putuslah amalan dia. Yang adanya awwaladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada siapa? Kepada ibu bapa. Tapi dalam ayat ini, dalam soalan ni, ibu dia pula doa kepada anak dia. Macam bertukar lah, kan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni jangan terlalu, dia panggil literalis sangat. Maknanya bila Nabi sebut anak tu, kak, ibu tak boleh lah. La, bukan macam tu. Hadis itu sahih. Hadis apabila mati seorang anak Adam, terputuslah amalan itu, sahih hadis itu. Dikeluar oleh Imam Muslim dan lain-lain. Nabi kata kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh. Sebabnya biasanya yang mati ni ibu bapa dulu, kan. Maka anak mari kemudian. Tapi berlaku juga sebaliknya, anak dulu mati. Oleh kerana sampai pahala kepada orang mati, inilah pegangan kita. Saya berpegang bahawa sampai pahala kepada orang mati. Sebagaimana yang kita belajar dalam kitab akidah, yang kita belajar perbahasan panjang dalam kitab, nama dia Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Syarah Aqidah At-Tahawiyah, salah satu daripada silibus yang kita belajar, mengatakan bahawa sampai pahala kepada orang mati. Kalau anak dia mati dulu, mak dia doakan, samalah. Jangan pula dibalik hadis itu. Baik. Soalan kita banyak hari ni, saya nak ringkas-ringkas. Berkaitan dengan kalimah bismillah dan kalimah assalamualaikum warahmatullah yang ada dalam tulisan ayat dalam surat khabar atau memo. Apakah hukumnya bila dibuang dalam tong sampah? Allahu Akbar. Ni kadang-kadang ni di tulisan botol kicap ke, botol sos, kan, ada nama syarikat. Setengah nama syarikat ni dia guna nama dia sendiri. Syarikat Abdullah, syarikat Abdul Latif, syarikat Haji apa dia, Abdul Aziz contohnya. Semua tu nama-nama Al-Latif, Al-Aziz,
lafaz jalalah Abdullah, itu nama Allah. Maka nama-nama ini hendaklah dihormati. Jangan ambil botol kicap kita campur dalam tong sampah. Sedangkan dia ada tulisan Haji Abdullah, Haji Abdul Abdul Razak contohnya. Maka para jemaah sekalian, semua kertas yang ada tulisan nama Allah, ada tulisan bismillah, ada tulisan yang baik-baik ini, tak boleh kita campur dalam tong sampah. Termasuklah kad-kad ni. Kadang-kadang kita hantar kad raya, kad jemputan kahwin kan. Kad jemputan kahwin pun bukan main. Tulis ayat Quran lah, tulis apa. Siapa dia suruh tulis ayat Quran kat situ? Tak perlu tulis ayat Quran. Yang kita nak bagi kad jemputan ni, nak bagi tarikh majlis perkahwinan, walimah anak kita, tarikh sekian. Tak payahlah tulis ayat-ayat Quran. Kan? Kalau nak tulis juga tulis Assalamualaikum. Assalamualaikum saja belum ada masalah. Sebab bila tulis warahmatullah, baru ada kalimah Allah. Nanti orang campur dalam tu sampah, tak baik. Jadi bagaimana penyelesaian kita para jemaah sekalian untuk penyelesaian masalah ini? Maka setiap surat, memo, kad, di botol-botol, di kotak makanan, contohnya ni orang duk jual makanan sunnah ni, letak dengan hadis Nabi. Siap al-habbatus sauda syifa min kulli da, contohnya kan. Sebelum Nabi SAW. Maka kita kena koyak tempat itu, ruang itu, tulisan itu, letak dalam satu bekas. Satu sampul, kita letak, bila dah penuh, kita boleh bakar. Bukan bakar nama Allah, bakar sebab nak jaga nama Allah. Berbeza kan? Jadi kita bakar, kemudian kita ambil debu dia tu pergi letak di tempat yang baik. Jangan letak debu dalam tandas, dalam tong sampah contohnya. Kalau kita nak satu bekas yang baik lah, kita tanam dalam tanah ke, tempat-tempat yang tidak dipijak oleh orang, eloklah tu. Ataupun kita letaklah di mana. Ada setengah orang dia kata saya lepas dalam sungai. Nanti kotor pula. Kita sekarang ni kempen jagalah sungai anda kan. Nanti kotor. Yang pentingnya letak di tempat yang baik. Setelah dibakar, diletak di tempat yang baik. Jadi bakar tu tidaklah menjadi kesalahan kepada kita. Bukan mana kita menghina Quran, menghina tulisan nama Allah. Kita bakar sebab nak jaga nama Allah. Itu beza. Yang salahnya bakar kerana hina, itu tak boleh. Baik, saya ini masalah semasa sekarang ni. Saya mempunyai 3 orang anak perempuan. Saya telah namakan dalam geran tanah nama anak saya itu satu persatu dalam tanah milik yang saya ada. Tapi saya dengar ceramah pemberian semasa hidup dibenarkan. Dia dengar ceramah, dia tanya sini pula. Kita kata betul. Mana-mana orang yang beri siapa dia? Beri pemberian, dia panggil hebah. Hebah ni kita beri masa hidup. Beri masa hidup, tapi kita kena beri sungguh. Kita kena beri pemberian yang lengkap. Mana pemberian lengkap? Ni anak nama apa? Fatimah ambil ni tanah ni abah beri ke awak. Pergi tukar nama, hak milik dia. Dia yang bayar hasil dia, yang kuti hasil dia, yang semua tanah tu. Ni tidak ni, pergi pejabat tanah tukar nama tanah. Sebab apa? Dia anak perempuan. Kalau dia mati esok, nanti harta pusaka berpindah kepada, kalau orang tu tak ada isteri, ada anak perempuan saja, dia berpindah juga kepada keluarga dia yang terdekat. Dia panggil asabah. Jadi kita tak mahu bagi harta saya ni, tak mahu bagi kepada adik-beradik. Bahkan ada setengah tu dia punya kesombongan, tak mahu, kalau aku mati dulu, tak mahu bagi kepada ibu bapa. Sedangkan ibu bapa tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka saya mengatakan kepada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang duk jual takapur hebah-hebah ni, ittaqullah fi amwalil muslimin. Hendaklah kamu takut pada Allah Azza wa Jalla pada urusan harta orang Islam. Ni tidak ni. Kalau ambil dia punya cara hebah kita ni, 1 sen pun harta tak keluar daripada isteri dengan anak-anak. Kalau tidak, dia pergi pada pak saudara sebab dia tak ada anak laki-laki. Kalau dia ada anak laki-laki seorang je, full harta dia. Tak pergi pada orang lain. Maka kita katakan takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala buat sistem faraid. Yas'alunaka. Orang mari tanya,
Nabi tentang faraid, Allah jawab, qulillahu yuftikum, Allah yang beri jawapan. Kata di para ulama Islam, Allah Ta'ala tak serahkan tugas bagi pusaka kepada Nabi, tak serah tugas bagi pusaka kepada malaikat. Qulillahu yuftikum, Allah sendiri yang bagi pusaka. Mari kita zaman moden ni nak larikan harta pusaka dengan sistem hebah lah, dengan sistem pembahagian harta sepencarian, dengan gini-gini. Kita kata tuan-tuan, milik atas dunia, percayalah kepada sistem faraid yang telah Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Sebab apa? Sistem itu penuh dengan keadilan, penuh dengan saksama. Jangan duk fikir otak dunia je. Kita tak tahu. Baik, andainya seorang yang sayang sangat pada isteri, kalau dia mati, tak mau bagi harta kepada adik-beradik, taib, masih buatlah sistem hebah yang telah dijaja oleh sahabat kawan-kawan kita dalam bab nak melarikan harta pusaka ini. Mati, selesai. Harta sepencarian boleh ke isteri, boleh kepada anak-anak, adik-beradik, keluarga lain tak dapat. Dengan sistem yang kita buat, isteri pun dapat harta banyak mewah, telah menaik taraf janda kaya. Janda kaya, ramai peminat. Adalah orang nak teka orang pinang itu ini, rupa-rupanya si yang pinang isteri kita bukan orang baik, nak pada harta je. Sekejap je harta tu hilang, mana pergi? Kita tidak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kamu tak tahu manakah dalam keluarga yang menerima harta pusaka ayyukum aqrabu lakum naf'a yang lebih memberi manfaat kepada kamu. Tuhan sebut dalam ayat. Cuba tengok ayat ni. Tengok ayat. Aqrabu lakum, manakah la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayat berapa? Tanda ayat ni. Mu tak tahu siapa yang penerima pusaka ini yang beri manfaat kepada kamu. Boleh jadi adik-beradik yang terima pusaka kita. Kita tak ada anak laki-laki. Nah, Surah An-Nisa ayat 11, tanda. Boleh jadi orang yang menerima pusaka ini, Masya Allah, jiwanya baik. Dia boleh harta kita terus diwakafkan untuk pembangunan masjid di kampung kita yang belum siap. Kita tahu. Allah Ta'ala mu tak tahu mana penerima pusaka itu yang lebih baik. Aqrabu lakum naf'a. Kita duk nampak anak yang duduk kat kita, yang pagi-pagi mari duk gosok minyak angin kat kaki kita. Oh, ni tukar nama. Anak yang duduk jauh, bekerja di luar negeri, tak ada bahagian ini, jauh ni, tak peduli aku. Tapi inilah yang terbaik. Terima harta pusaka, besok satu plastik, satu sampo bawa mari jumpa ustaz. Ustaz, saya nak wakafkan harta yang saya terima daripada mak saya. Subhanallah. Baiklah, kita sistem faraid, kita percaya kepada Allah Azza wa Jalla, percaya kepada keindahan Islam. Saya tulis dalam buku saya terjemah, nama dia Keindahan Islam. Cari buku ni tuan-tuan, Keindahan Islam. Dalam buku ini kita sebut tentang sistem pusaka, keindahan sistem pusaka dalam Islam. Kenapa anak laki-laki dapat 2 bahagian? Kenapa perempuan dapat 1? Kenapa isteri tak dapat banyak? Kan? Patut isteri kita dapat banyak lah. Tuan-tuan, baik, saya tak nak pergi panjang. Ini jawab soalan, bukan ceramah faraid. Maka satu kes, tengok ni, nak jawab pada soalan tadi. Al-Imam Malik meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, Sayyidina Abu Bakar pernah hebah kepada anaknya Aisyah jazat 20 wasqan, 20 wasak. Ma dia di aliyah, mana pokok tamar dia lah. Bila dia nak sakit, nak wafat, nak mati, dia tanya, Aisyah, ayah pernah beri kepada awak 20 wasak. Kalau kamu dah ambil, laki telah menjadi hartamu. Kalau belum ambil lagi, fa innama huwal yaum malu waris. Kalau kamu tak ambil lagi sampai hari ini, aku mati ni, harta yang aku beri kepada kamu 20 wasak tadi bertukar menjadi hak waris. Bagilah dengan adik-beradik. Faqtasimuhu ala kitabillah, kamu bahagilah mengikut faraid yang Allah Ta'ala tetapkan. Para jemaah sekalian, ittaqullah fi amwalil muslimin. Baiklah, kita pergi pada soalan seterusnya. Ada mengatakan bahawa azan, kan azan banyak sekarang ni, kita dengar dalam radio, dalam TV, dalam handphone, di surau kita pun kadang-kadang, surau rumah kita, masjid, dengar semua
Yang mana kita nak jawab? Jawabnya kita jawab azan yang kita nak pergi solat. Itu yang sunat jawab. Tapi kalau tak dengar yang lain, kita dengar atas kereta contohnya, dengar azan, kita jawab lah, insya-Allah berpahala lah tu kan. Tapi yang patut kita jawabnya yang mana? Azan yang tepat kita nak pergi solat. Baiklah para jemaah sekalian, azan yang kedua ketika asalkan azan tu jawablah. Soalan yang seterusnya, jiran bukan Islam meninggal dunia. Apakah adab kita dalam hal ini? Ini betul menarik. Saya dah pesan kepada para pelajar sekalian, tanyalah kepada soalan kita ni lebih kepada benda amali, benda amali yang kita nak buat. Jiran dia bukan Islam, non Muslim, mati. Bolehkah dia pergi ziarah? Bolehkah dia pergi tempat pengkebumian? Orang bukan Islam pula bagaimana kalau dia nak melawat jiran dia yang Muslim mati? Orang kita mati sini, orang bukan Islam nak ziarah. Boleh tak boleh? Jawabnya, saya tak nak jawab panjang sini, saya nak baca kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tanda tuan-tuan, fiqh ni nama dia, kitab dia nama Asnal Matalib. Juzuk yang pertama, fasal masyul musyayyi'il janazah. Di bawah bab mengikut janazah, mengiringi janazah. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, yajuzu lil muslim, dengan tulis tanda tanda ni, yajuzu lil muslim, harus bagi seorang Islam itu bila karahah, tidak ada makruh. Apa dia? Tasyyi' janazah kafir, mengiringi, menziarahi jenazah orang kafir. Lebih-lebih lagi kalau keluarga dia, kafir itu keluarga dia. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud, ketika Abu Talib mati, Sayyidina Ali mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, pak saudaramu mati dah, mari kita pergi kebumikan jasad dia. Maka kata di para ulama, Azra'i kata, bolehlah kita semualah, jiran kita, kawan kita, orang bukan Islam mati, boleh ya kita pergi. Cuma tanda di sini para jemaah sekalian, yang tak bolehnya apa? Kita solat jenazah atas dia tak boleh. Kita doa tak boleh. Melaksanakan syiar-syiar agama kafir tak boleh. Tapi kalau setakat pergi tengok kat kubur dia, ialah terutama sekali keluarga dekat. Sebab tujuan kita pergi ni sebab kita nak tackle, kita nak dakwah ni. Ayah dia mati contohnya, dengan kita buat hari kematian, kita pergi, kita bersama sedih sekali. Cuma tak adalah kita meratap, agama kita larang. Boleh jadi mak dia jinak, oh orang Islam pun okey je, baik aku masuk Islam juga. Yang satu hari nanti kita nak dakwah itu kan. Sama jugalah kalau orang bukan Islam hari nak ziarah mayat keluarga kita yang mati, boleh benarkan masuk. Cuma kita kata pakailah sopan sikit, jangan mari seluar pendek, kena bawa anjing ke mari, jangan kan, itu tak boleh. Soalan seterusnya, macam mana ya kalau selepas witir terus tidur tanpa mengambil wuduk semula sebab belum batal? Contohnya kita bangun pukul 5 pagi, kita solat tahajud, kemudian kita solat witir, lagi 15 minit nak azan subuh, kita duduk atas kursi, duduk bersela rapat kita punya punggung di lantai kan, tertidur, tidur sampai orang azan subuh. Kita pun bangun nak solat sunat qabliyah subuh dan solat subuh, tidak perlu ambil wuduk balik, tak apa, boleh ya solat, teruskan solat. Sebab apa? Sebab wuduk kita belum batal. Tapi kalau tidur menyengging ke, tidur apa ni, berguling ke, itu tak boleh lah. Sebab dikira tidak boleh. Bolehkah kita segera solat duha sebaik saja masuk waktu syuruk? La. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar sekalian, ambil perhatian. Ambil perhatian. Waktu larangan solat sunat bila? Selepas solat subuh sampai syuruk. Syuruk mana? Terbit matahari. Itu waktu larangan keras. Bila bunyi loceng syuruk, tek-tek 7.15 syuruk, bermula tamaknya waktu, tanda tamaknya waktu solat subuh, tamak waktu subuh.
Ingat baik, tamat waktu subuh. Tak boleh kita solat sunat lagi sehingga matahari naik sepergalah. Dalam bahasa lama kata sepergalah, maknanya naik anggarannya lebih kurang 15 minit. Paling minima 12 minit. 12 minit hingga 15. Maknanya bila naik waktu subuh, naik matahari syuruk, kita tengok dalam takwim kita ni, syuruk pukul 7. Kita kena tunggu lagi 15 minit barulah kita boleh solat sunat. Terpulanglah solat sunat isyraq ke nak solat sunat duha. Sebab dalam buku yang saya usaha ni, tajuk dia Sunnahmu Amalanku. Menarik, dalam buku ni kita bincang tentang beberapa solat sunat, termasuklah solat sunat duha, solat sunat menunggu syuruk. Kan dalam hadis Tirmizi menyebut tentang siapa dia solat subuh berjamaah. Tanda tuan-tuan, siapa solat subuh berjamaah, kemudian dia tunggu sampai naik matahari syuruk, tambah lagi 15 minit, dia pun solat 2 rakaat. Ketika Nabi tak namakan solat apa 2 rakaat tu, tak nama solat apa, maka dia beri pahala haji dan umrah yang sempurna. Tetapi hadis ini rawahu Tirmizi, ada sebagian ulama mengatakan sanad dia baik, ada yang mengatakan sanad dia lemah. Buatlah. Sebab tu semalam kita bincang beza di antara hadis sahih dengan hadis dhaif, dan jangan samakan hadis dhaif dengan hadis maudhu', kan? Betul. Hadis dhaif ada disiplin dia, ada yang diterima dalam bab fadailul a'mal, ada yang ada. Tapi yang kita bimbangnya hadis maudhu' pun jadi sahih juga. Kenapa hadis maudhu' jadi sahih? Sebab disebut oleh para ulama kita. Boleh jadi dia mimpi jumpa Nabi. Kita kata la, disiplin ilmu hadis kena kekalkan disiplin, jangan mudah-mudah. Faham situ? Tentang waktu saya dah sebut dalam risalah kita ni tentang solat sunat. Solat sunat ni rawatib. Baik, kita pergi kepada mana doa-doa untuk mengatasi malas ataupun suka berlengah-lengah untuk peringkat orang-orang tua. Orang tua, orang muda sama ya. Kalau malah tu malah lah kan. Tanda tuan-tuan, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi kita ajar hadis, saya dah sebut hadis ni di akhir solat, bacaan di akhir solat. Tuan-tuan tengok dalam buku ni. Buku ni ataupun Perisai Muslim kita ni ada bacaan akhir solat ataupun selepas solat. Tanda sini siapa yang boleh tulis, sebab permohonan kata apa? Seeloknya ustaz, ni ada permohonan sini. Mana-mana doa yang ustaz baca, yang Abu Anah baca dalam kuliah ni, minta tolong tulis di apa ni? Di ruang komen ni. Saya nak tulis macam mana saya duduk ceramah ni. Orang lain tolong tulis. Tulis satu hadis yang sahih. Ikut semua baca sekali. Kita ambil ijazah. Hadis ni sahih dalam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabri. Makna dia, ya Allah, aku minta berlindung denganmu daripada ajz, daripada lemah. Kita ni banyak dah lemah ni. Lemah sana, lemah sini. Terutama sekali dalam bab ibadat. Lemah lalu. Kalau bab makan semangat. Wal kasal. Dan bersifat malas. Malas apa tu? Malas ibadat. Kan? Malas ibadat je. Bab lain rajin. Bab komen orang. Pagi sampai gelap boleh. Bab zikir. Tak lupa pula ustaz. Wal jubni, daripada sifat penakut, sama ada penakut pada musuh atau penakut nak larang benda mungkar. Isteri tak untuk aurat tak berani larang, itu penakut nama dia. Wal haram, dan daripada terlalu tua, nyanyuk. Jadi lengkap komprehensi hadis ni. Lemah, malas, penakut, nyanyuk. Kita tak nak semua tu. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku minta berlindung dengan Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa a'udzubika min azabil qabri. Minta berlindung daripada azab kubur. Tanda hadis ini sahih, diriwayat oleh oleh Anas bin Malik, dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Baik,
Tuan-tuan ambillah dalam buku Perisai Muslim. Saya dah bagi hadiah dah. Kan? Full kitab pun ada, aplikasi dalam Android handphone pun ada. Soalan yang seterusnya. Saya bernazar, dia bernazar. Telah bernazar untuk berpuasa pada setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin wajib saya kena berpuasa. Tuan-tuan kena ingat, bila dia dia mewajibkan ke atasnya nazar, maka wajiblah dia kena puasa. Dan pahala puasa dia tu bukan pahala sunat, pahala puasa wajib. Itu kelebihan dia. Cuma nazar ni Nabi larang. Nabi kita larang daripada bernazar. Sebab apa Nabi larang bernazar? Sebab kita memperwajibkan perkara yang Allah tidak wajib atas kita. Kenapa? Sebab itulah nazar ini tidak digalakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, tulis, nazar tidak digalakkan. Sebab apa tidak digalakkan? Sebab menyusahkan kita. Ini macam soalan ni. Sekarang sudah berapa tahun saya puasa Isnin, sekarang saya sudah penat. Boleh tak boleh saya batalkan nazar? Tuan-tuan dan puan-puan, saya baca pun saya rasa kesian. Sebab sukarlah kita. Maka di sini ada dua pandangan ulama. Saya bawa dua-dua ni, kan? Dalam fatwa yang saya jumpa ni, Lajnah Fatwa kata, kalau kita tak mampu, letih dah nak puasa, kita kena bayar fidyah. Macam orang tak mampu nak puasa Ramadan, bayar fidyah. Satu hari secupak. Setiap hari Isnin secupak beras. Baiklah, boleh pahala. Dalam puasa tak mampu, kita secupak pula. Tapi lama mana kita nak secupak setiap minggu? Penat juga. Kita pun bukannya ada apa? Ada duit contohnya. Maka ketika itu ada pandangan ulama. Dia mengatakan, kita kalau siapa dia al-ajiz, dah tak mampu dah nak puasa, kita pergi kepada apa? Kepada bayar kafarah nazar. Bayar kepada dia, yang pertama sekali, bayar dulu secupak setiap hari, setiap minggu. Wa ajaza ba'dul fuqaha, sebagai ulama fiqh kata apa? Bagi orang yang sudah tidak mampu, bolehlah dia pergi kepada kafaratu yamin. Dia bayar kafarah sumpah, beri makan 10 orang miskin, maka batallah dia punya nazar itu. Saya kata wallahu alam. Dan seeloknya untuk menyelesaikan masalah yang khilaf begini, saudara yang bertanya, cuba hantar WhatsApp ini ke pejabat mufti, biar sahibus samahah yang bagi jawab. Saya al-faqih ilallah, kadang-kadang saya tak berani nak putuskan. Contohnya benda-benda macam begini. Satu lagi yang saya tak berani langsung nak jawab, orang yang taklik cerai. Dia kata kepada isteri dia, sekiranya awak buat gini-gini, jatuh talak. Dia panggil taklik. Boleh tak boleh tarik balik? Khilaf panjang di situ. Jangan tanya saya, tanya pejabat mufti, kan? Tanya pejabat mufti. Anda nak jawab yang mudah-mudah, yang simple-simple je, yang sesuai dengan tarikh saya, al-faqir ilallah Abu Anas.